Okey, Assalamualaikum Cik Dia. Salam. Um, Sihat eh? Sihat. Alhamdulillah. Awak sihat kan? Sihat, Alhamdulillah. Hmm, Jelas tak suara tu? Ni hujan. jelas je. Okey, okey. Okey je. Okey, kita teruslah kepada soalan-soalannya ya. Okey. Okey, yang first kan hari tu saya ada share pasal model Trump tu iaitu Tuhan alam dan manusia. Uh-uh. Okey, melalui model tu apa yang Cik Dia faham? Okey. Melalui model tu lah. Uh, Tuhan, T untuk Tuhan, A untuk alam and then M untuk manusia. Pada saya, Tuhan mewakili Sang Pencipta. Mhm, Alam mewakili apa yang diciptakan oleh pencipta dia, and then mhm, manusia pun mewakili apa yang diciptakan manusia, cuma diciptakan oleh Allah Tuhan mhm, tu, cuma yang membezakan kita nampak macam manusia tu dengan alam tu dia ada tugas, mhm, peranan. Peranan lah yang diberikan oleh Allah tu, oleh Tuhan tu. Salah satunya menjaga alam yang mhm, diciptakan Allah tu secara tak langsung lah. Tu yang dia mhm, kiranya macam trilogi, dia berkait rapat dalam kehidupan kita seharian lah sebenarnya. Tuhan, alam dan manusia tu bergabung sebenarnya. Macam tu. mhm. Okey. Um, Soalan next dia, um, Cik dia rasa apa kepentingan model TAM tu? Lebih-lebih lagi dalam sektor pendidikan. Hmm, kepentingan TAM secara untuk pendidikan saya tak langsung dia of course lah dia mendidik kan, dia mendidiklah segenap hal dan ruang. Contohnya sebagai pelajar, kita tahu ilmu tu pun apa tu kurniaan Allah kan, Mm-mm, kurniaan Tuhan. Jadi walaupun kita pandai macam mana sekalipun, tu milik Allah. mm-mm, And then segi hubung kait pula dengan alam tu, mm-mm, menghargailah, menjaga alam ataupun menggunakan alam tu sebaik mungkin. Sebab mm-mm, kita tahu Tuhan dia tak jadikan alam tu saja-saja. Dia ada sebab mm-mm, munasabah dari kepentingan dia. Macam tu. mm-mm, Jadi kita sebagai manusia tu kita kena apa tu kita kena pandailah menggunakan alam sebagaimana yang bukan betul disyaratkan ke bukan yang mengikut tuntutan Tuhan lah. Macam tu. mm-mm, Jadi kepentingan dia kalau kita bila dia pakai rapat macam ni, jadi dia macam mengajar, bukan mengajar juga lah macam mana cakap dia akan menghalang lah, dia akan menghalang manusia tu berbuat sesuka hatilah. Tu kepentingan dia sebab apabila mm-mm, manusia ni berpegang teguh kepada ajaran Tuhan dia. Okey, dia mm-mm, tahu walaupun alam tu orang kata benda tak hidup, tapi bila kita tahu konsep diciptakan tu oleh pencipta dia, kita akan menghargai sesuatu tu. Kita akan mm-mm. rasa tak baik buat macam ni. Betul, betul. Macam tu. Tak baik kita rosakkan alam sekitar tanpa sebab. Mm-mm, Dia pun ada juga. Lepas tu alam tu bukannya merujuk pada sekitar tumbuhan saja, sebab alam tu luas sebenarnya. Di mm-mm, mana bukan sahaja kita yang diami, tetapi ada juga makhluk lain, contohnya binatang. mm-mm. Binatang apa tu sinonimnya duduk dalam hutan kan, Betul. alam sudah jadi habitat dia orang. Mm-mm, Jadi kalau kita musnahkan, di mana habitat dia lagi, tak ada yang tersisa. Jadi kat mm-mm, situlah model ni mengajar Tuhan menyuruh kita ni berbuat baik sesama makhluk. Hablum minallah, hablum minannas. mm-mm, Macam tu lah. mm-mm. Alright. Soalan seterusnya, kan Cik Dia sebagai pensyarah sebelum ni. Jadi ada Mhm. tak Cik Dia amalkan model TAM ni waktu mengajar ke macam tu? Okay, yang tu sangat relate lah dengan setiap orang bergelar pelajar. Tak kisahlah pelajar ke, asalkan dia makhluk Tuhan yang bernama manusia, dia memang tak boleh nak lari pada pencipta dia Tuhan dengan apa sekitar dia, iaitu alam lah.
Kita Hmm. duduk mesti ada dalam alam kan. Jadi contoh selalunya saya selaku pendidik, selain saya mengajar sebagai pensyarah, sambilan hari tu Hmm. saya juga mengajar sat tuition. Hmm. Jadi cakap soal pelajar dia takkan lari dengan masalah rasa macam stres, tekanan, Hmm. nak kerja assignment, peperiksaan result semua kan. Jadi model TAM ni selalunya saya rasa apa yang perhatian saya rasa saya serapkan bila uh, pelajar ada masalah. Saya selalu Hmm. akan suruh student tu back balik pada fitrah yang mana time kita ada masalah, kita rasa tak tenteram ataupun kita rasa down dengan apa pencapaian kita, berbalik kepada pencipta kita. Itu kita bermohon kepada Allah supaya dipermudahkan segala urusan kita. Hmm. Anggap ujian tu sebenarnya tanda sayang Allah pada kita. Hmm. Lepas tu, saya selalu sarankan juga bukan berhenti tapi rehat seketika, pandang sekeliling, pandang alam sekitar lah. Hmm. Tengok benda hijau sebagai terapi. Saya sendiri pun saya buat macam tu. Kalau saya rasa stres ke apa, Hmm. tepu sangat dalam fikiran saya akan ambil udara sekejap, saya akan bersyukur macam memuji Hmm. ciptaan Allah macam alam sebenarnya Tuhan jadikan bersahabat dengan manusia untuk menenangkan ataupun mendamaikan perasaan manusia. Ketika kita stres, kita ada Betul. masalah, tengok alam tu sebenarnya memberi kita satu ketenangan. Betul. Jadi Allah jadikan ataupun Tuhan jadikan alam tu sebaik-baik kejadian Hmm. bukan saja-saja. Jadi Hmm. dia manusia ni memerlukan alam dengan sangat yang mendalam lah orang kata sangat tak Hmm. boleh nak pisahkan lah. Cuma dari sudut pandang orang lah berbeza. Orang yang menghargai alam sekitar maybe dia alam sekitar ataupun apa-apa maybe dia akan rasa dia tahu nilai tu macam mana tapi pada orang yang tak menitik beratkan kepentingan tu ataupun tidak memandang apa kepentingan alam dengan manusia, dia tak akan rasalah benda tu. Jadi apa yang saya terapkan Hmm. selalunya saya kata dekatkan daripada Allah balik dengan cara bermohon ataupun cuba berdamai, bersahabat dengan alam. Hmm. Faham? Hmm. Soalan seterusnya. Dia ada berkaitan juga dengan soalan tadi. Cuma dia pasal kesepaduan ilmu. Kiranya macam pendidikan dengan aplikasi model tu. Cik dia rasa apa kesepaduan ilmu yang berlaku? Hmm. Kesepaduan ilmu maybe kita ambil pada tiga bidang pendidikan, bukan Hmm. pendidikan, tiga bidang khusus pelajaran lah kan. Hmm. Satu, kita ambil kepada yang dekat dengan diri kita lah, bahasa. Hmm. Orang akan menggunakan simbolik unsur alam di dalam penulisan diorang. Hmm. Sajak, pantun, cerpen, apa-apa. Hmm. Jadi kat situ nampak kesepaduan ilmu tam ni macam bukan merealisasikan ni macam memberikan ilham Hmm. kepada Hmm. diri bergelar penulis kat Hmm. situ. Bidang kedua pula dari segi apa tu bidang kejuruteraan ataupun Hmm. architecture. Selalunya bidang ni orang kata apa relate lah berhubungkan sangat-sangat dengan pembangunan. Jadi Hmm. dari situ kalau dia masih mengekalkan kelestarian yang masih menitik beratkan kepentingan sumber guna tanah dengan betul bermaksud kat situ model apa tu kata model kesepaduan ilmu model TAM ni berjaya lah diserap oleh pelajar bidang bidang kejuruteraan ketua seni bina ni dengan pihak yang terbabit lah. Yang terakhir sekali saya rasa yang nampak sekali kesepaduan ilmu ni pada tahap sekolah lah. Pada sekolah dulu, pada saya masa sekolah rendah. Sekolah saya tahu sekolah lain macam mana. Hmm. Ada satu kelab NGO, bukan kelab NGO lah, kelab persatuan tu. Tapi dia collab dengan macam tu. Dulu tak famous sangat lah macam NGO yang apa orang kata menitik beratkan tentang alam sekitar sebab alam sekitar kita dulu tak adalah alam kita tak adalah macam tersakiti. Sakiti ke? Hmm. Tak, tak adalah teruk sangat keadaan dia dengan seperti sekarang. Jadi Hmm. dulu masa sekolah
cikgu selain cikgu berpesan dalam kelas supaya kita nak apa tu uh, rosakkan pokok kan, tak baik, macam tu salah Mm-mm. satu. Sekolah saya dulu ada kelab lestari alam sekitar. Kelab alam Mm-mm. sekitar yang mana ahli kelab tu dia wajib bawa satu benih anak pokok, ikutlah pokok pisang ke cili ke kacang hijau ke. Saya sendiri pun buat kacang hijau, benih kacang hijau tu kita Mm-mm. orang cikgu, kita orang didik kita orang menanam. Menanam Mm-mm. ada macam kawasan taman apa yang dia pasal lupa dah taman tu, tapi anjuran kelab alam sekitar. Jadi Mm-mm. setiap orang wajib tanam benih tu. And then sampai saya tu kelas, masa saya form darjah 4, masa saya darjah 5, darjah 6 tu taman tu masih ada lagi. And then apa tu kelab alam sekitar tu masih lagi ada. Jadi secara tak langsung saya tengok kat situ kesepaduan ilmu kat situ nampak dari segi didikan cikgu lah. Yang Mm-mm. apa tu memupuk semangat kita orang ni macam berbudi kepada tanah. Mm. Ajar kita orang ni macam uh, cikgu pun selalu Menghargai cakap alam. bila kita bukan sekadar untuk oksigen, tapi apa tu cikgu ajar juga kesepadan ilmu ni saya tak langsung macam mana bila pokok contoh pisang bila kita Mm-mm. tanam bila berbuah pisang tu kita boleh makan kan buah tu Mm-mm. dengan buah pisang tu macam jenis kita boleh masak. Lepas tu hasil jualan. Jadi kat situ secara tak langsung ekonomi pun dah sentuh secara tak sengaja dengan model TAM ni. Saya rasa Mm-mm. kat situ bila pelajar terapkan daripada situlah. Lepas tu relate balik dengan kan selalu orang-orang tua selalu cakap biarlah kalau ada kanak-kanak tu nak bermain di tanah sebab biar kena asal usul di mana Mm-mm. uh, apa tu uh, bukan nak kata punca daripada mana dia datang daripada tanah Kelihatan. dia datang Mm. pada tanah juga ada kembali kepada tanah juga ada kembali jadi macam simbolik dari segi falsafah Islam dengan yang kita nampak secara jelas lah kesepaduan Mm-mm. ilmu tu dari segi bidang pendidikan lah macam Betul. tu. Hmm. Okay. Soalan next dia pula. Um, apa cabaran yang Cik Dia rasa, Cik Dia nampak lah dalam Mm. melaksanakan model TAM ni? Satu sudut pandang Mhm. uh, sudut pandang kalau orang jenis sifat individualistik dia akan sifat selfish tau. Mhm. Contoh kita bagi sistem bukan nak kata sistem kasta. Kita bagi analogi. So seseorang pelajar yang pandai dengan seseorang pelajar yang lemah, agak lemah dalam Mhm. kelas. Okey, kalau pelajar yang agak pandai ni, dia akan merasakan diri ilmu yang dia dapat tu atau usaha dia sendiri. Mhm. Tetapi kalau disebabkan ada sifat egoistik ataupun selfish dia tu lah. Tapi kalau dia betul-betul memahami konsep ilmu tu sendiri, dia Mhm. tahu ilmu yang dia dapat tu adalah kurniaan daripada Allah. Mhm. Betul. And then ilmu yang dapat tu sebenarnya tu kan TAM kan manusia. Mhm. Ilmu yang dapat tu untuk kebaikan kepada orang lain juga. Betul. Untuk berkongsi. Bukan Mhm. digunakan kepada diri sendiri. Lepas Mhm. tu dari segi cabaran satu lagi untuk alam yang selalu kita nampak memang relate dengan pembangunan lah. Kalau Mhm. orang yang tak fikir tentang ekosistem laut apa semua kan sebanyak kan macam pembuangan sisa-sisa apa semua kan kilang kan nak Mhm. majukan satu kawasan sebagai kilang daripada mana sumber sisa-sisa apa orang kata sisa buangan tu Mhm. dialihkan ke buang ke dalam sungai. Jadi saya tak langsung kat situ bukan nak kata nilai menghormati, nilai menghargai dan menjaga alam tu dah terhakis. Mhm. Mhm. Tapi kalau dia sedar adanya model TAM ni, dia tak akan berbuat begitu lah. Itulah cabaran pada saya bersifat idealistik dan sudut pandang lah. Dari segi Mhm. ketamakan sifat orang tu petikan diri sendiri. Mhm. Kalau Mhm. dia tahu dia hidup ni dia berkongsi dengan makhluk lain, dia tak akan jadi macam itulah cabaran saya rasa lah. Yang dapat jelas lah saya gambarkan. Betul. Mungkin last. Soalan last. Okay. Uh, apa harapan Cik Dia kepada terhadap model TAM ni pada masa yang akan datang?
Harapan saya model ni diperkembangkan, diajar, sekarang dia menjadi, apa tu orang kata silibus, di tahap, pendidikan tinggi. Maybe Mm-mm. dah boleh mula serapkan pada institusi pendidikan yang lebih rendah lah. Mm-mm. Mm-mm. Ataupun satu lagi dari segi kalau segi pembangunan tu pihak diharap pihak yang terlibat tu pihak terbabit contohnya badan berkuasa Mm-mm. memainkan peranan sewajarnya selain mengaut keuntungan perlu diambil kira juga tentang kepentingan alam sekitar, Mm-mm. kepentingan juga kepada sesama manusia dan memahami apa tu orang kata bukan utusan, suruhan pencipta dia bagaimana hidup dengan alam dan bagaimana cara hidup dengan manusia yang lain. Mm-mm. Di dunia ni lah selain kita dijemput oleh ilahi macam tu lah bagi Mm-mm. saya. Faham? Memegang peranan yang penting lah. Mm. Apa kata selaras dengan apa yang disyaratkan lah, disyariatkan dalam oleh secara falsafah Islamnya apa yang apa disyariatkan oleh pencipta lah oleh Allah Subhanahu Wa Taala Mm-mm. lah. Betul? Tu. Okey, dah. Okay. Takut pula menjawab ke? Menjawab sangat. Seselain daripada itu. Boleh. Menjawab dah ni. Saya Boleh boleh dah ni semua soalan dah jawab. Alright. Okay. Itu je lah. Terima Sorry kasih, Cik tau. Lia. Ya, tak apa. Sama-sama. Terima kasih sangat. Okay.